استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي خلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن عمرو بن الأحوص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه. ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على ولده ولا مولود على والده. اللهم صل على سيدنا محمد. ألا وإن الشيطان قد يئس من أن يعبد في بلدكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. Hadis hasanun sahih. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin al-Ahwas. Yang bernama Amr bin al-Ahwas. Qala, kata Amr bin Ahwas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hajjatil wada, bersabda
dalam Hajjatul Wada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada manusia, iaitu jamaah haji yang hadir pada tahun itu. Apa Nabi kata? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi bertanya ataupun Nabi menimbulkan pertanyaan, ayu yaumin hadha, hari ini hari apa? Qalu, kata para sahabat, kata mereka yang hadir, yaumul hajjil akbar, hari ini ialah haji yang dinamakan hari haji yang akbar. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya darah kamu, wa amwalakum, harta benda kamu, wa a'radakum, maruah kamu, bainakum haram, semua itu di antara kamu itu hukumnya haram. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kamu ini. Fi baladikum hadza, seperti haramnya negeri kamu ini. Ala la yajni janin illa ala nafsi. Maka Nabi kita sebut tidak seseorang itu melakukan jenayah melainkan dipertanggungjawabkan ke atas dirinya sendiri. Ala la yajni janin ala waladihi wala mauludun ala walidihi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, ingatlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak menanggung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak mempertanggungkan seseorang yang melakukan jenayah ke atas anaknya. Begitu juga tidak mempertanggungkan seseorang anak yang melakukan jenayah ke atas ayahnya. Ala wa inna syaitan, dan ingatlah bahwasanya syaitan qad ya'isa min ayyubada fi baladikum hadhihi abada, bahwasanya syaitan sudah putus asa daripada melakukan, daripada untuk diperlakukan penyembahan berhala untuk kesekian kalinya di negeri kamu ini. Walakin, tetapi, satakuna lahu ta'atun, kamu akan mentaati syaitan, fima tahtaqiruna min amalikum, pada perkara yang kamu merasa remeh daripada urusan amalan kamu. Fasayarda bihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka syaitan akan meridai apa yang berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung hadis yang kedua daripada hadis dalam kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin al-Ahwas, dia kata, aku telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Hajjatul Wada. Hari ini disebut dengan Hajjatul Wada kerana pada hari itu ialah merupakan haji yang terakhir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan makna
Itulah haji terakhir Nabi, dan terdepan Nabi tak main dah. Dengan makna Nabi akan wafat sebelum haji yang akan datang. Maka dia panggil haji wada, ataupun dengan makna haji selamat tinggal. Nabi kita SAW memberi satu pengetahuan kepada para sahabat. Tapi cara Nabi SAW nak memberi ilmu ni dengan Nabi bertanya. Sebab di antara jalan-jalan untuk memberi ilmu dengan bertanya. Tahu tak benda ni benda apa? Tok Guru tanya bukan Tok Guru nak jawapan kita. Tok Guru tanya sebab Tok Guru nak memberi jawapan. Mungkin kita beri jawapan yang salah, mungkin kita beri jawapan yang betul. Hak tu bukan masalah. Isunya Tok Guru nak bagi ilmu. Maka Nabi kita SAW tanya, ayu yaumin hadha, hari ini hari apa? Maka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, yaumul hajjil akbar, hari ini ialah haji yang dinamakan Haji Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haji Akbar ni ialah haji yang paling istimewa sekali, iaitu haji ataupun ibadat haji yang jatuh pada hari Jumaat, merimpun di antara perhimpunan mingguan dan perhimpunan tahunan. Haji Akbar. Hari Jumaat dah sangat hebat, hari perhimpunan manusia setiap minggu di semua qaryah di seluruh alam buana. Tetapi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak diperlakukan sembahyang Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sepatutnya kita pakat buat, dia memberi isyarat bahawa ada sesuatu yang besar akan berlaku. Benda yang tak pernah berlaku. Dia panggil luar biasa. Dan setiap benda yang Tuhan buat, dia tak berlaku sia-sia. Dia pasti ada makna. Di pasal apa Tuhan tak bagi sembahyang Jumaat di sebahagian negeri? Walaupun alhamdulillah sebahagian negeri termasuk negeri Kedah boleh sembahyang Jumaat, itu pun ada makna. Negeri yang Tuhan tak bagi sembahyang Jumaat pun ada makna. Maknanya apa? Tunggu ada. Maka hari Jumaat ialah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan begitu banyak manusia daripada kemurkaan dia. Terlebih-lebih lagi orang yang mengamalkan pada hari Jumaat, selepas daripada memberi salam, membaca 7 kali suratul Fatihah, 7 kali Qul huwallahu ahad, 7 kali Qul a'udzu birabbil falaq, dan 7 kali Qul a'udzu birabbin nas. Dengan syarat dia masih belum merungkai kaki dia. Kalau duduk tahiyat akhir, baca dalam keadaan tahiyat akhir. Selesai baca, baru boleh merungkai kaki. Jadi amalan ni amalan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan hadis Nabi, mana-mana orang yang buat bacaan macam ni, dia tak jumpa Jumaat yang akan datang melainkan Allah dah ampun dosa dia. Maknanya dosanya semua gugur sebelum Jumaat yang akan datang. Dengan makna yang lain, siapa yang amal ini dia tidak mati, maka Allah hapuskan semua dosa dia dan dia akan mati balik bertemu Allah tanpa dosa. Dan orang yang balik bertemu Allah tanpa dosa, dia akan mati syahid. Mati syahid bukan bererti kita kena perang. Perang belum sampai masa. Dia panggil syahidul akhirah. Syahid akhirat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat dilihat pada seseorang itu 3 alamat.
Yang pertama, habis umur dia berpeluh. Di antara yang kita tengok yang peluh bersimbah ketika mana habis umur ialah almarhum Ustaz Fadil Nur dulu, sahabat Sayyidina Muhammad. Habis umur di hospital di Kuala Lumpur tu langsung pecah peluh. Pecah peluh ni orang duk di gym ya, duk sukan tu. No? Orang mati syahid ni habis peluh. Tu mati syahid. Pada malam nak dikebumikan almarhum Ustaz Fadil pun Tuan Aziz turun ke Darul Ulum sahabat Sayyidina Muhammad. Waktu tu dibuka lagi sekali nak tengok muka Ustaz Fadil, peluh tak habis lagi. Tu orang yang mati syahid, panggil syahid akhirat. Yang kedua, kalau mati keluar air mata, habis umur turun air mata, sahabat Sayyidina Muhammad. Yang ketiganya, mati tersenyum, habis umur terukir senyuman. Siapa-siapa ada 3 alamat ni berarti dia mati syahid. Dia tidak akan terkena azab kubur. Hebat orang yang Allah bagi pilihan ni. Jadi siapa-siapa yang amalkan amalan tadi, insya-Allah dia mati syahid. Hak ni waktu mana saya tengok ulama tua-tua dulu, tua imam tua tak tinggal. No? Imam baru hari ni dia tak buat dah. Dia cukup dengan Allahumma anta salam wa minka salam. Hari lain kita pun fadai tak buat. Jadi kalau tu imam tak buat pun kita pakat buat. Faham tak? Biarlah orang doa kat, bila kita imam kat tangan doa, biarlah tu imam doa, kita baca doa kita tak habis lagi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kelebihan dia besar. Maka hari Jumaat, kalau siapa-siapa mengamalkan bacaan itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak sampai Jumaat akan datang melainkan kita dah dihapuskan dosa kita semua. Maknanya kalau kita mati sebelum Jumaat Amai itu, kita mati syahid, insya-Allah. Baik. Kemudian hari Jumaat itu bila mana dia sekali hari Jumaat, dan hari itu hari perhimpunan haji, dia panggil Yaumul Arafah. Malam yang paling baik dalam setahun, malam Lailatul Qadar. Hari yang paling baik dalam setahun iaitu hari Arafah. Ada Sayyidina Muhammad. Allah berkumpul di antara hari yang terbaik dan hari tahun terbaik, maka namanya Haji Akbar. Haji Akbar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah hari yang Allah melepaskan jutaan trilion manusia daripada neraka. Jadi siapa-siapa yang Allah pilih untuk pergi buat haji pada tahun namanya Haji Akbar, maka semua yang hadir itu jaminannya ialah dijamin syurga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua akan mendapat haji mabrur. Kalau haji mabrur, Nabi kata al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan hanya syurga. Jadi subhanallah, maka Nabi kata hari apa ni? Para sahabat pakat jawab, Haji Akbar ya Rasulullah. Hari Haji Akbar. Qala Nabi, fa inna ma'akum wa amwalakum wa aradakum minkum haram. Nabi kata sesungguhnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, darah kamu, harta benda kamu, maruah kamu, sama-sama kamu hukumnya haram. Dengan makna setiap orang Islam tak boleh menumpahkan darah saudaranya se-Islam. Setiap orang Islam tidak boleh mengambil harta saudaranya se-Islam. Setiap orang Islam tak boleh menjatuhkan maruah saudaranya se-Islam. Haram, kata Rasulullah. Maka sebab itu dalam sebuah hadis yang lain Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
diri seorang Islam ini lebih mahal daripada harga Kaabah. Punya besarnya. Diri orang beriman ni dia lebih besar daripada harga Kaabah. Sebab itu siapa yang bunuh orang Islam, maka dia akan diqisas, akan dihukum bunuh balik orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga dalam perkara yang berkait dengan buat orang. Satu orang tu tumbuk satu orang, lebam muka dia. Jadi bila dihadapkan ke muka pengadilan, kawannya kena tumbuk balik. Hak inilah yang menyebabkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah yang menyebabkan satu orang yang masuk Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang raja dalam bangsa Arab, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia masuk Islam, tiba-tiba bila mana dia sedang mentawafi Kaabah, satu orang hamba terpijak jubah dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia langsung dia buh kawan tu. Kawan ni bukan dia nak pijak, dia terpijak. Akhirnya dia mengangkat kes ni kepada Rasulullah. Bila angkat kes kepada Rasulullah, Nabi kata pergi cari raja tu, sallallahu alaihi wasallam. Pergi cari raja tu, sallallahu alaihi wasallam. Raja ni bila dengar Nabi suruh orang cari dia, sebab nak suruh hamba tu pergi buh dia balik, dia lari. Waktu tu bukan sakat dia lari, tapi ditawarkan oleh negara Nasrani, hamai kat kami. Kalau hang tunggu, hang kena tabuh dengan hamba hang saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dia lari ke negara kafir, negara Nasrani, dia keluar daripada Islam. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak mau diqisas. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka darah orang Islam ni mahal harga dia. Baik. Begitu juga Allah SWT, harta orang Islam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mahal. Dengan makna kalau siapa-siapa nak ambil, dia mesti mendapat kebenaran. Tak boleh ambil sesuatu tanpa kebenaran. Hatta kasut kita di luar tu, kita tak belah ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tiba-tiba kita nak keluar belah tu, nak pergi bilik ayah, kasut aku duduk belah ni, saruk kasut orang ni, apa hukumnya? Haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, haram. Pasal kita tidak mendapat kebenaran orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga benda-benda hak jatuh kot jalan, dia panggil barang luqatah. Barang hak jatuh kot jalan ni, tengok benda. Kalau benda tu mahal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak miliki macam mana? Nak memiliki harta ataupun barang yang mahal itu, kena tanya apa barang ni selama setahun tak padan, no, nak kena pergi tunggu tahun tu, siapa nak cari, siapa nak mai. Lepas tu pergi market, kena supermarket, siapa barang ni jatuh setahun tak ada siapa mengaku, boleh kita miliki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan syarat barang tu barang bernilai. Tapi kalau barang tu barang yang tak bernilai, jatuh duit sekupang. Duit sekupang ni kalau jatuh, siapa pun tak perasan. Hak tu boleh ambil segi hukum. Tapi jangan ajak anak kita ambil. No? Pasal nanti dia biasa ambil.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi harta benda orang Islam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh kita ambil manakan dengan kebenaran. Macam mana kalau ambil tanpa kebenaran? Ambil tanpa kebenaran ni dalam bahasa lain dia panggil curi. Kalau ambil curi, maka cukup nisab barang tu, orang yang ambil akan dipotong tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tengok juga, kalau dia ambil sebabnya dia terpaksa ambil sebab nak makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak makan ataupun anak bini lapar, jadi dia curi. Baik, kerajaan bila dapat tangkap orang ni, dia bukan dikira tangan, tapi kerajaan bagi hadiah pula. Kami minta maaf sebab kami terlepas pandang. Itu hukum Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi kalau merompak, tu lagi besar dia punya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu lagi besar hukuman dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merompak hukumannya ialah hukuman mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masalah tu dia katakan harta benda orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana pula harta benda orang bukan Islam? Harta benda orang bukan Islam, tengok label apa. Kalau orang kafir ni yang duduk dalam negara Islam, hak dia dalam kategori zimmi, tu sama macam orang Islam. Zimmi ni hak macam mana? Zimmi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu orang kafir yang duduk dalam negara Islam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, yang berjanji nak patuh kepada undang-undang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau duduk dalam negara Islam, dia nak patuh pada undang-undang Islam, jadi dia dipanggil zimmi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tetapi dia tak boleh sama dengan orang Islam. Ala sayyidina Muhammad. Kalau dia nak sama dengan orang Islam, dia kena masuk Islam. Dia kalau hang nak sama macam orang Islam, hang masuk Islam. Hang sama macam orang Islam yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Satu lagi, kafir namanya harbi. Harbi ini ialah kafir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang hukumnya kita kena perang. Bila sebut kafir, bukan semua musuh Islam lagi. Bila dia menentang Islam, baru dia musuh Islam. Tak kiralah menentang dalam bentuk hadu adallah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dendam kusumat terhadap agama Allah melalui parti yang dia bentuk, dia nak lawan Islam, dia musuh Islam. Ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi itu. Jadi kalau hak ni masalah sayyidina, orang Islam kena ada stand. Kena ada stand. Waktu tak perang ni, kita kena ada prinsip. Macam mana nak berdepan dengan musuh kafir macam ni? Tuan-tuan, kena berhati-hati. Mereka pandai. Orang Islam kena tuan-tuan, ni dua. Yang ketiga jenis kafir, hak main melancong. Main melancong. Hak main melancong ni, dia nak masuk negara kita, masalah Sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, dia panggil kafir mu'ahad. Kafir ni, dia nak masuk negara kita, dia mesti berjanji nak patuh pada undang-undang Malaysia. Kalau tengok naik kapal terbang, contoh masalah Sayyidina Muhammad, kapal terbang akan bagi satu pengumuman, peringatan pada para pelancong yang nak mendarat di Malaysia. Malaysia ni diperingatkan, jaga-jaga, jangan siapa-siapa masuk dadah. Hukuman dia ialah sekian. Jadi bila mana nak masuk negara kita, dia kena tahu apa dia peraturan negara ni.
negara ni kena macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Contoh macam Aceh. Negara kita tak ada. Orang kafir ni bila demai dia turun di Aceh, Musa Sayyidina Muhammad, dia masuk, dia nak keluar, dia berjalan, jadi dinasihati oleh tugas hotel pakai tudung. Kau jalan, kalau apa-apa berlaku, kami tak ambil tanggungjawab. Macam orang putih nak masuk masjid, kan? Orang putih nak masuk masjid, nak tengok around masjid, main masjid negara, main masjid Andalusia. Jadi subhanallah, boleh tak orang kafir masuk masjid? Boleh. Boleh. Harus hukum dia. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah satu masa satu orang tu main daripada mana tak tahu. Lajunya main daripada jauh naik kuda ni, tak tahulah berapa puluh ratus kilometer sejam punya laju main daripada jauh. Tak tahulah horsepower dia. Orang panggil pun horsepower ni kuasa kuda. Tak tahu laju tu orang mana dia main. Sampai depan Masjid Nabi, dia terjun daripada kuda dia, Muhammad Sayyidina Muhammad. Langsung dia kata, mana Muhammad? Mana Muhammad? Kuda berbat. Tuan-tuan, terjun daripada kuda, langsung macam, mana Muhammad? Mana Muhammad? Kita tengok yang tu sangat dahsyat tapi dia kilas tu. Akhirnya kena kilas, orang pun bawa dia ke masjid. Bila bawa pergi ke masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ikat di tiang masjid. Lepas tu ada sahabat berkejaran ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi pun keluar. Ada apa? Ada apa? Ada satu orang tu Rasulullah. Main pada mana tak tahu. Dia pun nak bunuh. Dia nak bunuh engkau Rasulullah. Ya ke? Nabi pun kelang kabut pula. Nabi berlari lagi juga. Hamba pusang mana? Masjid Rasulullah. Sampai di masjid, tengok tu satu orang kena ikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Nabi tengok muka Nabi, kesian. Peluh simah ni. Nak main bunuh Nabi ni, main pada mana tak tahu, lama naik kuda bersimbah peluh. Waktu tu Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, apa bagi dia makan lagi? Lama ya Rasulullah. Belum lagi Rasulullah. Minum lagi. Belum lagi Rasulullah. Minum, bagi dia makan dulu, bagi dia minum dulu. Ni Rasulullah. Timbul rasa kesian Nabi pada orang tu. Sedangkan orang tu nak bunuh Nabi. Tapi Nabi ni Raufur Rahim. Nabi ialah seorang insan yang berapa jam dia main daripada kampung mana, Musa Sayyidina Muhammad. Orang nak bunuh orang pun lapang juga no. Musa Sayyidina, akhirnya subhanallah, Musa Sayyidina dia makan dia lahap lah, lapar. Tak dan tangan kanan kiri pumbuh, lapar sungguh. Nabi geleng kepala, ya Allah, kesiannya. Kesian Rasulullah. Habis Musa dia makan dia sama ya Allah, dia lapar sungguh. Nabi tanya tu betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang dia lapar sungguh, memang dia dahaga sungguh. Lepas kenyang tuan, tersandak apa ni? Letih lah makan. Waktu itulah Nabi tanya. Waktu Nabi kata, Aslim, masuk Islam. Nabi subhanallah, cepat-cepat Nabi kata, masuk Islam. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak mau terlewat. Takut lepas dia kenyang, dia hilang dahaga, mati. Oh, Nabi tak mau. Nabi kata, masuk Islam. Langsung dia bagi, la. Orang bagi makan kenyang betul-betul balas balik. Langsung keluar daripada masjid, Musa Sayyidina Muhammad terpan naik kuda dah, lompat naik. Pi macam tu ya. Agak tengok kepala, pada dia ni. Apa orang mentera ni? Bagilah terima kasih sekali, kata. Hilang daripada pandangan Sayyidina Muhammad. Para sahabat ni pakat nak pirah, tapi Nabi tunggu. Nabi tunggu. Ada para sahabat tunggu lagi. Tengok
mai balik. Mai balik para sahabat pakap. Pakai mai balik. Oi, mai balik, mai balik. Hak tadi mai nak pancung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tak apa, tak apa. Tenang, tenang. Nabi tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai macam tadi, laju macam tadi, sampai-sampai turun daripada kuda bermacam tadi. Salah Sayyidina Muhammad, tapi pedang tak ada dah. Turun daripada kuda, turun daripada kuda, langsung langkah pada Rasulullah. Nabi tengok dia nak buat apa. Sampai depan Nabi, langsung dia suruh tangan. Nabi pun sambut tangan dia. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi senyum, seronok, tak tahu nak cerita muka Rasulullah. Begitu bercahaya dan bersinar wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi seronok, satu orang dah selamat penaka. Cuma Nabi tanya, tadi ni waktu aku suruh masuk Islam, pasal apa hang tak masuk Islam? Lepas tu hampi mana Allah tak nampak dah, hang patah balik. Tiba-tiba hang mengucap dua kalimah syahadah. Dia kata, Muhammad, aku memang nak bunuh hang, tapi aku jatuh hati bila mana hang mai depan aku, hang boleh tanya, bagi makan lagi dia ni, bagi minum lagi dia ni. Engkau hebat Muhammad, memang engkau insan yang sangat mulia. Kalau ikut orang lain ni nak tumbuk nak buh lah. Kalau orang lain main-main tu terajang dulu kot tu. Mana tanya lapak ke, dahaga ke, engkau hebat Muhammad. Cumanya aku patah balik, hilang main balik ni, aku tak mau. Aku main balik, aku masuk Islam. Aku tak mau orang kata aku masuk Islam. Sebab siapa-siapa. Aku nak orang tahu aku masuk Islam ialah sebab diri aku sendiri. Memang aku dah jatuh hati pada engkau. Itu satu cerita. Maknanya daripada hadis ini, soalan Sayyidina Muhammad, diistimbatkan oleh ulama, orang kafir boleh duduk dalam masjid. Bila masuk masjid, kita semayang, kita berdoa, kita baca Quran, dia berjalan. Dia masuk masjid ni, kita buat undang-undang. Orang perempuan kena pakai, orang panggil apa? Jubah tu. Jubah tu kan, jubah masuk masjid tu lah. Saya tengok di Masjid Shah Alam, orang putih singgah ambil gambar, masuk masjid, berjalan. Ada satu juru hak jalan sekali kita panggil juru pelancong. Dia jalan, dia cerita Islam, masjid. Dia kata banyak yang bila balik, mai balik macam hak tadi, mai balik masuk Islam. Jepun, orang putih, Cina, subhanallah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia mau masjid dia, tuan-tuan. Maknanya Allah dah jemput dia mai masuk Islam. Tuan-tuan, barangkali di negara dia sudah ada niat, bila nak pergi Malaysia, dia nak tengok masjid. Masjid itu, tuan-tuan, tempat diliputi dengan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan suatu mana saya nak berkuliah di satu masjid di Putrajaya beberapa bulan lepas. Saya sampai tu lewat dah soalan sayyidina Muhammad. Orang dah ramai. Tapi waktu sampai tu, waktu duk kereta nak parking tu, masalah saya baru lepas bang. Turun kereta, tengok 4-5 orang juga muka Cina. Dia perak pula tengok masjid apa semua. Kita kata kalau Cina kot ni tak perak macam tu. Jadi akhirnya tak apalah, masalah Sayyidina Muhammad. Saya pun, kita kalau nak masuk masjid, kita pun tak kisah sangat, kita masuk semayang. Tapi ada satu orang muslimat yang tak semayang, masalah Sayyidina Muhammad berdialog dengan Cina ni. Main pada mana? Cina ni kata kami main daripada Cina, tanah besar Cina. Salah Sayyidina, ni sebelum PKP.
Jadi waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dia cerita yang dia boleh main masjid, dia main orang dia tunjuk nombor 1000 andi ala sayyidina Muhammad, dia pun main ni tuan-tuan, dia nak tinjau tengok. Sebab pada pengetahuan yang dia dapat di Cina, saudara Sayyidina Muhammad, kalau bunyi macam tu, itu berarti satu panggilan untuk perang. Pelik no? Kalau bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, maknanya satu panggilan, mai kita perang. Tu di Cina dapat maklumat macam tu. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, demai lepas bersiap nak perang ke? Dia hampa tak perang ke? Ni kita katakanlah perang habislah Cina Malaysia ni pancung kepala habis. Akhir dia nak tahu Islam tu macam mana, Islam tu macam mana. Jadi kawan kita pembekalkan, hak dia tanya dia jawab, hak dia tanya dia jawab, dengan harapan masalah Sayyidina Muhammad nanti dia dapat sikit maklumat. Di negeri dia pun banyak orang Islam, masalah Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan dia terbuka hati untuk masuk Islam. Kita ni bila mai orang kafir yang ke masjid ni masalah Samad, jadi kita ni harap tengok dari Samad, barangkali dia nak masuk Islam. Satu orang tu pendakwah, dia asal pendakwah Hindu, dia masuk Islam. Bila dia nak masuk Islam ni, dia cari-cari macam mana nak masuk Islam. Dia usaha pergi cari masjid yang dekat dengan bus stop. Lepas pada orang Islam semayang, dia tunggu di bus stop tu. Dia harap apa? Dia harap kut-kut ada orang Islam semawa dia masuk Islam. Pelik no? Keluar seorang pi, keluar seorang pi jalan, keluar seorang pi naik kereta. Dia harap-harap ada orang tanya, Tambi, you mau masuk Islam ke? Tapi seorang pun orang Islam, dia kata tak pelawar dia masuk Islam. Dia sedih, dia kata susahnya nak masuk Islam. Dia pergi pejabat perkim, ni dicerita. Dia pergi pejabat perkim lepas daripada masalah Sayyidina Muhammad waktu kerja. Sampai tu nak balik ke Bukhari, you main esok, nak buat apa ni? Nak masuk Islam boleh, you main esok lah. Tu pegawai perkim tu hak zaman tahun-tahun tu, ya Allah ni, kawan ni keluar daripada peras nak masuk Islam susahnya. Kawan ni pegawai perkim ni mungkin tak sampai ilmu kat dia. Apa hukum membiarkan orang tu dalam keadaan kafir, murtad, tapi mungkin dia tak tahu, ilmu tak sampai kat dia walaupun duduk pejabat perkim. Sebab ar-ridha bil kufri kufrun, redha dengan kafir berarti kafir. Sebab tu waktu kami mengaji dulu, kata Tok Guru, hatta tengah duk mandi pakai kain basah, anak main masalah Sayyidina Muhammad, ayah tu ada Hindu luar tu nampak nak masuk Islam, dia kata dengan kain cukin tulah keluar cepat suruh tangan kat dia, ajak dia mengucap asyhadu Allah ilaha illallah. Pasal apa? Sebab takut tak dan dia mati kafir. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak faham, ini mana orang begini, ni bulu gigi ni. Tinggal bulu gigi tu. Allah Sayyidina Muhammad keluar bagi masuk bagi dia mengucap dua kalimah syahadah dulu. Kalau tak faham, masuk dalam rumah pakai kain pelikat, pakai sampin, buh kepiah atas kepala. Weh, bertokor sangat tu. Kawan tu kalau dia mati waktu tu nak kata apa? Tanggunglah kita. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. A'radakum ni maknanya ialah maruah kamu. Makna orang Islam ni jangan duk berjatuh maruah. Jangan duk berjatuh maruah kawan tu, jangan duk peceh kawan tu, jangan duk perhina kawan ni, jangan duk mengumpat dia tu, jangan duk kata kat dia tu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukumnya apa? Haram. Mengata orang hukumnya haram, menghina orang hukumnya haram, mengumpat orang hukumnya haram. Maruah dia. Kalau nak tegur orang, larang orang laki-laki menghias diri macam orang perempuan. Antara yang Nabi tak bagi buat, orang Arab ni pada kepala pengantin dia, depa akan tak tahulah pakai macam mana dengan za'faran. Za'faran tu hak kuning-kuning tu. Orang lelaki tak boleh pakai pada hari perkahwinan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab pula mereka buat hari perkahwinan walimatul urus tu malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, siang esok waktu sembahyang subuh, waktu pakat salam dengan Rasulullah seorang salam dengan Rasulullah, tiba-tiba mai satu budak muda. Dia baru kahwin semalam, ada kesan-kesan za'faran di muka dia. Nabi tak bagi pakai sebab berupa kalau kita menyupai perempuan hukumnya haram, perempuan menyupai lelaki hukumnya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi tak tegur Allah yang tak pasal Nabi tak tegur depan, sebab kalau Nabi tegur nanti dia segan sangat kat Rasulullah. Faham? Nabi jaga hati orang. Tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tu akhlak Nabi. Satu masa Sayyidina Muhammad anak kepada Abu Lahab perempuan nak datang berhijrah ke Madinah. Abu Lahab ni semua orang tahu, Quran melaknat dia. Tabbas yada Abi Lahab. Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu bila anak Abu Lahab masuk Islam dan nak datang berhijrah ke Madinah, apa Nabi kata para sahabat? Nabi himpun para sahabat Sayyidina Muhammad. Nabi kata, anak Abu Lahab nak hijrah ke Madinah. Aku nak pesan pada kamu semua, apa tolong jaga hati dia. Jangan sebut tentang ayah dia. Nampak tak Rasulullah? Jangan sebut ayah. Dia tak mau. No, kalau boleh dia pun nak ayah dia masuk Islam. Jadi makna hampa jangan perina dia, jangan kecil dia, hampa jangan buat lebih kurang dengan dia. Dia sama macam kita. Sebab maruah orang Islam itu tinggi. Lepas tu tuan-tuan bila dapat SMS yang bukan-bukan, yang tak patut tentang orang tu orang ni, jangan duk viral. Tuan-tuan, hari ni senang ya nak buat jadi tak elok. Hantar gambar tu kepada orang lain, tanya, betul ke ni? Macam tu ya. Kau tu pula hantar orang lain, betul ke ni? Akhirnya semua orang tahu tentang keburukan orang. Nah, kalau semua pakat tahu buruk orang tu, jenuh kita nak lepas dengan orang tu pada akhirat esok kalau orang tu tak macam tu. Jadi tu saya kongsilah. Cuba sampai dekat kita, aku tak tahu, wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan, qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haram wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بذاتك اللهم نبر قلوبنا بذاتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.